Oh, ikut keperluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, syukur alhamdulillah anda semua masih lagi bersama dengan saya. Dan di permulaan sesi ini jom kita buat gila-gila, kita jerit-jerit, kita kuatkan suara kita supaya kita boleh menyuntik semangat kita terus belajar hingga jam 5 tanpa kita menguap dan juga mengantuk. Okey, apabila saya bilang 1 2 3, sama-sama kita jerit sekuat-kuat hati kita jerit nak belajar. Okey, bersedia. 1 2 3. Nak belajar. Bagus, nak belajar. Okey, apa masalah yang dihadapi dengan murid kita, anak-anak kita dan juga cikgu-cikgu kita PDPR? Apa masalah PDPR? Apa masalah PDPR? Anak tak ada laptop. Ya, apa dia? Anak tak ada laptop. Anak tak ada laptop. Okeylah, kita tolak tepi dulu Kekangan teknologi gadget. peralatan. Apa masalah dia? Masalah dia murid dan juga cikgunya saling bosan membosankan. Jadi mula-mula cikgu cubalah tidak membosankan murid. Tetapi murid tidak mau respon. Jadi bila murid tak nak respon, dia tak nak on mikrofon, dia tak nak on kamera. Jadi bila murid tidak on kamera dan juga tidak on mikrofon, jadi cikgu pun rasa bosan bila mengajar sebab semua tutup aja, cuma 2 3 je on kan. Jadi cikgu rasa bosan. Bila cikgu rasa bosan, maka penyampaian dia pun tenaga yang diguna pun semakin down. Semangatnya pun dari tinggi je down. Lama-lama dia pun malas, macam malas nak ngajar. Sekadar ngajar je lah kan, kena ngajar itu je. Tapi tak ada sungguh-sungguh lah. Bila cikgu tak sungguh-sungguh, murid lagilah bosan. Bila murid bosan, mulalah pergi main kucing lah, pergi main basikal lah dan sebagainya. Pusing kan. Jadi cikgu pula dia tengok murid langsung tak respon, dia lagilah bosan. Itu kita dah bosan membosankan. Ya, cikgu membosankan murid, murid membosankan cikgu, cikgu membosankan murid dan murid membosankan cikgu dan berterusan kitaran negatif itu. Jadi hari ini dan juga esok kita tak mahu buat kita janganlah bosan membosankan. Kita buatlah cara positif iaitu kita ceria menceriakan ya. Saya cuba sepenuh hati saya untuk menceriakan anda. Anda pula cubalah untuk menceriakan saya supaya saya bersemangat dan terus saya cuba untuk menceriakan anda. Jadi kita ceria menceriakan. Awak ceriakan saya ceriakan awak. Awak ceriakan saya ceriakan awak. Jadi berbeza dengan PDPR. Kita jerit-jerit, tepuk tangan. Bila kita jerit pun biar anak-anak kita dekat rumah pun dengar. Apa tu mak saya belajar apa tu? Jerit tu. Kan? Dia apa kan? Kan? Mak, orang dewasa belajar macam ni. Yalah, orang dewasa memang macam ni. Seronok kan? Beza dengan murid-murid belajar kan membosankan. Okey. Jadi kita ceria menceriakan. Ya, okey. Datuk Rizalman tadi pergi suntikan vaksin ke? Sudah. Jadi dengan lembut ataupun dengan kasar tadi Datuk Rizalman telah disuntik. Lembut, bahagia, sangat suntikan. Dengar Datuk. Everything okay. Okey. Masalahnya saya pula sebenarnya. Ya. Kenapa saya ni pula tak berbunyi ni? Okey, sekali lagi Datuk. Macam mana Datuk? Okey, everything okay. Cocok pun okey, lembut je. Semuanya okey. Alhamdulillah. Aduh. Lembut aja. Kenapa lah dengan Datuk Rizalman dia lembut-lembut dan kita keras. Kasar-kasar kan? Kita, buka baju.
Mana lengan tu? Kan? Cap. Datuk Rizal Cap. ya. Cap sebab cap tak popular. Cap sebab cap tak popular kok. Tak keluar TV hari-hari. Mungkinlah sebab tu, sebab tak keluar hari kan. Rancangan sendiri. Damron tu. Ya, jealous lah pula kita kan dengan Datuk Izaman, dia lembut-lembut dia. Dah tanya Ucup, mana Ucup tadi? Ucup Betul Datuk kan? Rian, mana Ucup? Ucup. Ya, Tadi saya, awak dicucuk dengan penuh kelembutan ke dengan kasar tadi? Dia cucuk tu lembut je Datuk, tapi jarum dia keras. Mestilah jarum dia keras. Jarum keras macam mana nak masuk? Datuk Rizaman. Datuk Rizaman. Nampak Datuk Rizaman dia macam gaya ni lah, Chef Wan nampak gaya kau. Ada? Dua dalam satu sebab dia masak sekarang kan. Okey, kita mulakan. Saya nak share screen. Kita mula. Okey, apalah kita nak belajar lagi. Petang ni, kita belajar cara bagaimana untuk kita kurang tekanan di tempat kerja. Kita tengok pula cara kerja kita ya. Okey, jadi sekali lagi saya nak ulang. Kalau kita rasa kita ada tekanan, maka ambillah langkah yang sesuai untuk mengenal pasti tekanan anda. Caranya kita buat bila ada, bila tak ada. Bila ada, tekan tak. Bila tak ada tekanan tak. Ataupun bila tak ada dan juga ada. Bila tak ada tekanan. Bila tak ada, tiada tekanan. Maka kita dah kenal pastilah. Punca yang menjadikan kita tertekan. Lepas tu, ambillah tindakan. Janganlah ngomong pula apa tu. Janganlah asyik komplain aja kan. Jadi komplain tak cukup. Ya, ambillah tindakan. Cubalah usaha untuk mengatasinya. Ya, dah cuba beberapa kali macam saya tadi, saya cuba tukarkan tempat kerja saya, tak dapat tukar tempat kerja saya usaha pula untuk tukarkan tempat kerja Hendo. Dua-dua pun tak ada juga. Saya pun tak dapat tukar tempat kerja. Hendo pun tak dapat nak transfer. Kita cuba pula benda lain. Kan? Jadi kalau dah usaha langsung masih tidak ada keputusan positif, masih juga perlu berhadapan dengan Hendo misalnya tadi, maka saya telah mengambil keputusan untuk saya tidak mengambil apa-apa tindakan. Yang hanya saya buat adalah saya menghiraukannya. Tak peduli langsung. Tutup mata, tutup telinga, lantaklah. Dia kat depan saya, bukannya dia boleh ganggu saya pun. Kita buat macam tu. Orang ni, kalau kita terganggu dengan sesiapa, dia hanya boleh mengganggu kita kalau kita kata benci, menyampah, geram, tak tahan dah tengok. Barulah kita terusik lah. Kalau kita kata lantaklah, tak pedulilah, buatlah apa pun, kita tak kisah. Kan? Jadi kita tidak terkesan dengan apa tindak laku yang dibuat oleh orang di hadapan kita, ya. Jadi itu satu pengajaran bagi kita semua ya. Jadi kita boleh mengambil langkah untuk menghiraukan perkara yang sedang mendatangkan, memberi tekanan kepada kita. Lantaklah, kan. Sama juga orang ke, kerja ke, situasi ke, keadaan ke dan sebagainya kan. Contohnya kalau kat Kuala Lumpur ni salah satu tekanan yang selalu membawa kesan kepada kami adalah kesesakan lalu lintas. Ya, kesesakan lalu lintas. Setiap pagi ada kesesakan lalu lintas. Jadi boleh kita tukar. Apa caranya? Kita boleh keluar lagi awal. Kita boleh keluar lagi lewat. Kita boleh tukar laluan kita. Tapi kalau kita keluar lebih awal pun jam juga, keluar lebih lambat pun jam juga, kita tukar laluan pun jam juga. Jadi terpaksa juga pergi kerja, ya, dan kita tidak mahu ataupun tidak dapat menaiki kenderaan awam, maka apa yang kita boleh buat? Tukar sikap kita lah, terima je, lantaklah, jam pun jam lah. Jadi masa dalam kereta,
kita boleh dengar lagu, kita boleh dengar Hot FM, kita boleh dengar bacaan surah Yasin dan sebagainya kan. Jadi maksudnya kita boleh tukar, kita jangan kata kita tertekan dan kita gunakan masa kita dalam kereta kerana kesakan itu untuk kita isikan dengan perkara-perkara yang memanfaatkan kita, dan akhirnya kita akan bertukar sikap kita terima kesesakan lalu lintas kerana ia memberi peluang untuk kita belajar sesuatu dan mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Kita pula rindu pula. Alamak, kenapalah tak jam pagi ni? Saya baru je nak dengar radio. Okey? Betul tak saya kata ni? Betul kan? Ya. Sama Dia juga. ambil gambar hand to beat Dewan Civic tu. Natang sungguh. Natang sungguh. Apa yang kau bebel tu, Datuk? Naten. Nothing, Datuk. Sama jugalah kan. Kita tak suka berkawan dengan dia, terpaksa juga kita bekerja dengan dia. Ya, kita cuba tukar, tak nak berkawan, cubalah tukar. Tak nak kawan, duduk tempat lain ke, duduk lain floor ke apa ke. Tapi kalau kita dah tukar, dah cuba tukar, tak boleh juga tindakan kita ambil tak berjaya juga, masih juga kena kerja dengan dia, masih juga berganding bahu dengan dia, maka kita reda saja dan kita kita hiraukan, jangan peduli, lantak, tak kisah. Jadi tak terkesan pada kita. Lagi bagus kita belajar pula untuk menikmati kelebihan masa-masa kita bersama dengan orang yang kita tak suka tu. Kan, apa sajalah yang kita boleh nikmati. Ya. Jadi ini caranya kita menangani tekanan, dan saya nak bawa anda ke modul yang seterusnya, modul ketiga, itu berkaitan dengan mengurus masa untuk menangani tekanan. Kerana ramai daripada kita sebenarnya tanpa kita menyedari, punca yang menyumbang kepada tekanan kita adalah kerana kita tak cukup masa. Kita tak cukup masa nak buat kerja ini, tak cukup masa nak buat kerja itu, maka bila kerja kita melambat-lambat, ada lambatkan kerja, ada logokkan kerja, kemudiannya bila kerja kita bertambah-tambah, kita pula sering dimarahi orang, manalah kerja awak ni, saya tunggu laporan awak, manalah awak ni, saya tunggu awak bagi syarat kapan nak masuk, tak masuk-masuk lagi, manalah awak ni, bila kita tunggu mesyuarat awak ni tak datang-datang lagi, manalah awak ni so lewat. Kita tertekan, stres. Sebab semuanya lewat, semuanya lambat, kerja melambat-lambat, semuanya tak siap. Jadi tekanan pada diri kita ya. Jadi kalau anda tidak menyedari bahawa pengurusan masa adalah satu pengurusan masa yang tidak cekap, adalah satu punca yang membawa kepada tekanan dalam diri kita yang teruk sekali, maka sedarlah wahai tuan-tuan dan puan-puan yang budiman. Dan pada petang ini saya akan berkongsi dengan anda kaedah untuk mengurus masa supaya anda tidak lagi berada dalam tekanan yang tinggi berkaitan dengan kerja-kerja dan lambatkan kerja anda yang tak siap-siap itu. Okey? Okey. Siapa kata 24 jam cukup? Ada siapa yang nak kata 24 jam sehari ni cukup? Usop, 24 jam sehari cukup tak bagi kau? Cukup. Cukup 24 jam sehari? Nikki Ada time Sanders? cukup, ada time tak cukup lah, Jack. Ada time cukup, ada time tak cukup. Tak Ya, cukup. Nikki Sanders tak cukup kan? Baruto cukup tak 24 jam sehari? Tak cukup? Untuk hari itu saja. Tak cukup sampai tengah hari je? Macam mana? Tak dengar lah Baruto. On mikrofon. Unmute. Apa dia? Tak dengar. Tak dengar.
Tak dengar macam mana ni? Ha. Tak dengar. Tak dengar. Baru tu kepala kau dah macam kepala ham lah. Mukriza jaga. Dia macam tulis zaman dah. Luas juga badan kau Tak dengar Tak lah cukup. baru tu. Speaker. Apa dia? Tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Itu yang kena dengar, tak cukup. Tak cukup. Nicky Sanders cukup tak 24 jam? Tak cukup. Nicky Sanders cukup tak? Tak. Tak cukup. Kau buat apa dengan masa kau sampai tak cukup-cukup ni, Nicky? Banyak benda nak buat. Tidur. Yalah. Apa yang Nicky buat sampai tak cukup masa ni, Nicky? Kerja. Bayang sunat. Bayang sunat. Bayang sunat. Bayang sunat. Nicky buat apa, Nicky? Tak cukup masa ni, 24 jam ni. Okey, satu hari 8 jam tu dah pergi kerja. Balik masak, kemas rumah, jaga anak. Lepas tu Suami. last kali suami lah. Siang. Last sekali. Suami. Ikut turutan dia terakhir sekali lah pada hari sebelum tidur baru cakap dengan dia kan. Yelah dah ada kerja, balik lewat. Ya. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan Maha Berkuasa, Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Bijaksana. Kalau dia bagi kita 24 jam, tapi kalau dia nak bagi kita 22 jam setengah sehari, nak bagi kita 27 jam 5 minit sehari, kau nak bagi kita 21 jam, 18 jam setengah, boleh. Semua tu pilihan dia. Nak bagi 2 jam setengah sehari pun boleh. Dia Tuhan Maha Berkuasa. Kan? Tapi kenapa banyak-banyak pilihan tu dia pilih 24 jam? Kerana dia tahu 24 jam tu cukup sebenarnya. Cukup, tak payah bagi lebih. Tak payah bagi kurang. Memang cukup. Cuma masalah kita ni yang tak pandai membuat kerja dan mengurus masa kita menjadikan 24 jam sehari tidak mencukupi. Itu sebenarnya. Ya, cukup. Kita je yang tak pandai mengurus. Jadi tak payah salahkan Tuhan Maha Berkuasa bagi 24 jam kita tak cukup masa nak buat ini dan itu. Tak salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Sebab tu cakap 24 jam tak cukup. Betul lah. Jadi 24 jam tak cukup lah. Jadi masa kalau boleh kita naklah 25, kita nak 26 jam, nak 28 jam kan. Tapi tak dapat lah. Tuhan bagi kita 24 jam aja. Kan? Jadi kita perlu salahkan diri kita sendiri dan kita juga perlu untuk mencari cara bagaimana mengurus masa kita dengan lebih baik lagi supaya 24 jam itu cukup. Itu sebenarnya. Ya, jadi jadi saya nak mengajar anda, berkongsi dengan anda cara bagaimana kita boleh mengurus masa kita dengan lebih baik lagi ya. Dan apakah kaedahnya? Okey, jadi kaedahnya adalah dengan menggunakan Google Calendar sebagai alat untuk kita menjadualkan segala aktiviti yang kita lakukan, supaya kita tidak terlupa apa-apa yang perlu kita lakukan dan juga supaya kita tidak bertindan-tindan benda yang kita nak lakukan pada satu masa. Okey. Jadi kalau kita tidak menggunakan satu alat seperti Google Calendar, maka apa yang berlaku adalah kita akan terlupa. Kita akan terlupa ada mesyuarat, kita akan lupa ada deadline laporan, kita akan lupa ada meeting, kita akan lupa ada training, kita akan lupa nak buat panggilan telefon, kita akan lupa nak telefon vendor, kita lupa nak tunggu kontraktor kita sampai. Macam-macam semua benda kita lupalah. Kapal masuk pun kita lupa. Okey? Jadi apa caranya kita nak buat? Kita gunakan Google Calendar. Jadi saya tanya, di kalangan kita pada hari ini, siapakah yang menggunakan Google Calendar? Ada sesiapa tak yang menggunakan Google Calendar sebagai alat untuk menjadualkan aktiviti anda? Ada. Siapa yang pakai? Ada. Lisa pakai lagi?
Usuk pakai tak? Pakai kadang-kadang tak. Pakai kadang-kadang dah. Okey, handle pakai ke tak? Pakai. Tanya kau dah hantuk nak jawab ni. Handle pakai tak? Sejujur-jujurnya. Endo tak pakai. Handle tak pakai. Okey. Tulis kat kertas je lah. Tengok kapal mana masuk, kapal mana nak keluar kan. Okey. Pakai diary. Okey. Datuk Rizal mai pakai tak? Memang kita pakai sebabnya kita dah planning macam kerja kita daripada awal tahun ke akhir tahun dan kita dah plan satu-satu. Sebab kita melibatkan event dekat corporate ni, memang kita akan follow setiap satu-satu lah. Depend pada keadaan. Macam sekarang bila pandemik macam ni, banyak benda diholkan. Tak boleh buat benda kan. Betul. Ceria yang kau Datuk. Betul. Tapi menggunakan alat apa? Google Calendar ke? Apa ke? Outlook ke? Apa sebenarnya? Kita pakai Google Calendar kita lah. Kita memang dah buat dari awal tahun. Google Calendar. Kita Google tanya. Calendar dah. Okey. Baru tu pakai tak? Ya. Baru tu Pakai Outlook. Pakai Outlook ke? Baru tu. Outlook dengan Okey. diary. Nikki Sanders pakai tak? Nikki Sanders pakai? Ada guna tak? Kejap tengah engage tadi. Tengah engage. Saya tanya Nikki Sanders pakai tak? Guna tak Google Calendar? Dulu pakai, sekarang tak pakai. Kenapa dulu pakai sekarang tak pakai pula? Sekarang tak cukup masa, tak boleh nak pakai lain tu. Tak cukup sebab tak Ah, pakai tapi sebab buat- tak cukup masa. Sebab, Orang pakai Google Calendar nak cari masa. sebab tak cukup tu tak nak pakai. Okey, tak cukup masa nak pakai. Okey, ada jugalah. Okey, tak cukup masa nak pakai jadi tak pakai. Okey. Jadi berurusan kita tak cukup masa sebenarnya. Okey. Kak Kek macam mana pula? Pakai tak? Kak Kek pakai tak? Katriana Ross. Pakailah sama dengan Datuk Rizal sebab kita orang satu department kan. So pakai. Satu department. Okey, Datuk Sri Vida pakai tak? Masa pakai. Pakai. Okey, sebentar saya pula bekalan elektrik saya di tempat ni terputus ke apa? Sekejap ni.